Okay, kita mulalah sambil tunggu yang lain masuk, kita start je lah. Okay, ni latihan lepas, muka surat 114. Dah buat Dah buat ke belum? Dah. Okay, jawapan yang pertama AB. Apa jawapan dia? Untuk jawapan nombor 1. Mematuhi atau tidak? Tidak. Tidak. Yang lain dapat tak? Macam mana dapat tidak? Perlu saya tunjuk ke? Tunjuk. Okey, tentukan setiap gabungan transformasi yang berikut mematuhi syarat kalis tukar tertib. Jadi awak kena buat dua-dua lah, AB dengan BA. Kita kena tengok imej akhir adakah berada pada tempat yang sama. So kita buat yang AB dulu. Kalau AB kita kena buat B dulu, pantulan pada garis Y sama dengan -2. Maksudnya kat sini lah. Pada garis ini. Imej yang pertama dia dipantulkan pada garis Y sama dengan -2. Jadi imej dia jarak ini 2. Okey, so sini 2. Kejap ya. Okey. Okey, jadi yang lain kita boleh ikut je lah jarak ke sini 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 2. Okey, ini imej yang pertama untuk AB. So kemudian A translasi -21 maksudnya apa? Apa maksud translasi -21? Macam mana pergerakan dia? Bergerak ke kiri berapa langkah? Okay, -2 bergerak ke kiri 2 langkah. Kemudian 1 ni? Kat bawah. 1 bawah ke? 1 atas. Positif atas. So dia bergerak ke kiri 2, 1, 2. Dia naik atas 1 balik sini. So yang lain pun samalah. 1, 2, 1. Yang ini pun 1, 2, 1. 1, 2, 1. Okay, ini imej akhir untuk AB. Okay, kita tengok pula untuk BA. Adakah berada pada tempat yang sama? Okay, kalau BA dia bergerak 2, 1 dulu. -21, so -21 sini. Okay, -21 sini. So yang lain pun -21, -21. Okay, ini imej yang pertama untuk BA. Okay, kemudian dipantulkan Y sama dengan -2 pada Y sama dengan -2. So jarak ucu ni ke sini 1, 2, 3. Jadi imej akhir dia sepatutnya dekat 1, 2, 3 dekat sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi imej akhir dia tak sama. Jadi dia tidak mematuhi. Okay, akhirnya tak sama. So dia tidak mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okay, itu untuk AB dan BA. Kalau BC pula. BC apa jawapan dia? Okay, saya padam. Nanti kan confuse. Apa dia? Ya, mematuhi ke tidak mematuhi? Mematuhi. So kita semak. Okay, BC kita kena bandingkan dengan CB.
So tengok BC dulu, BC kita buat C dulu. Okay, C itu putaran 180 darjah pada titik 2, negatif 2, negatif 2. Okay, negatif 2 di sini. Okay, ini pusat putaran dia. 180 darjah maksudnya garis lurus. So kita buat garis lurus lah. Okay, kalau ini jarak dia 42, sini pun sama juga 42, lurus. Jadi titik itu akan berada di sini. Okay, so yang lain kita boleh ikut lah. Yang ini panjang dia 5. So kita buat 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. So sini 2, sini 2. Okay, ini image yang pertama. Kemudian B adalah pantulan pada Y sama dengan 2. So jarak sini 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2. Okay, ini adalah image akhir untuk BC. Okay, kalau CB, okay, kalau CB kita buat B dulu. B adalah pantulan pada Y sama dengan negatif 2. So image tadi kat sini tadi saya dah padam. Okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2. Okay, kemudian pantulan pada titik negatif 2, negatif 2. 180 darjah. Okay, kita tengok bucu ni sama tak dengan bucu sini. Okay, jarak sini ke sini adalah 2, 4. Jadi sini pun 2, 4. Okay, garis lurus kena. So image akhir pun akan berada pada tempat yang sama. Okay, jadi bila berada pada tempat yang sama, dia mematuhi sifat kalis tukar titik. Okay, itu jawapan untuk nombor 2. Okay, boleh faham Saya tunjuk balik supaya awak faham macam mana cari jawapan. Yang dah dapat, bagus. Okay, B. Okay, Raja menunjukkan objek satah kartes. Okay, yang berikut adalah transformasi dia. Sentuhkan setiap gabungan transformasi yang berikut mematuhi sifat kalis tukar tertib. Okay, sama juga kalau TU kita kena bandingkan dengan UT. Jawapan yang pertama awak dapat apa? Mematuhi ke tidak mematuhi? Tidak. Okey, kita cek. Yang pertama TU maksudnya U dulu pada pusat negatif 3, 2. Okey, di sini. Ini dia punya pusat pembesaran. Okey, faktor skala negatif 1 maksudnya dia akan berada pada arah bertentangan, saiznya sama dengan image. Okay, so kalau saiz sama, jarak dia sesama lah. So jarak ni kalau kita tengok jarak sini ke sini, 41, sini pun sama lah. Dia kena 41 juga. Mana 41 dia? Okey. 1414. Okey, panjangkan je garis tu. Sini 4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, bucu ni pun sama 4. 1, 4. So sini pun 1, 4. Sini. So yang lain kita boleh ikut je lah. 2, 2. Ini image yang pertama. Okey, image yang kedua adalah T, translasi 2, 3. Maksudnya 2 bergerak ke kanan 2, 3 bergerak 3 ke atas. So 1, 2, 1, 2, 3. Ini pun sama, 1, 2, 1, 2, 3. Dia akan ada kat sini. Ini pun
1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Okay, imej akhir dia akan berada di sini. Okay, ini imej akhir dia. Kalau kita tengok UT pula. Okay, UT kita buat U dulu. Imej asal, objek asal ini U adalah salah, T dulu. T adalah translasi 2, 3. 2, 1, 2, 1, 2, 3. Okay, so sini 2. Ini pun 1, 2, 1, 2, 3. Yang ini pun 1, 2, 1, 2, 3. Okay, ini imej yang pertama. Imej yang kedua, pembesaran pada faktor skala negatif 3, 2 di sini. Okay, so jadinya negatif 3, so 2, negatif 3, 2, okay. Kalau pusat dia dekat sini, kita tak akan dapat dekat sini lah. Kita akan dekat tempat lain. Okay, dia akan berada sebelah sini imej dia. Okay, so jadi yang pertama dia tidak mematuhi. Okay, sebab akhir imej yang kedua tu tak berada pada tempat yang sama dengan imej yang pertama. Okay, UT tak berada pada tempat TU. So dia tidak memenuhi sifat garis tukar tertib. Okay, kalau kita buat UV pula, imej pertama dia kat mana? Untuk UV. Okay, saya padam dulu yang lain. Okay, kalau UV kita kena buat UV dulu. So kita kena bandingkan dengan VU. So kita buat UV. V ialah transformasi putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat negatif 3, 2. Okay, negatif 3, 2 tempat sini tadi. Okay, putaran 90 darjah ikut arah jam sebelah sini. Kita ambil pucu yang ini. 90 darjah, ambil pembaris. So jarak dia 4, 1. So jadi sini ialah 1, 4. Okay, 4, 1, 1, 4. Okay, yang ini pula. Kalau 90 darjah, 1, 4. 4, 1. Okay, sini tempat dia. Yang ini pula 90 darjah naik atas. Okay, sinilah. So sini. Kita akan dapat imej dia sini. Okay, ini imej yang pertama. Kemudian U, transformasi pembesaran faktor skala pada titik 3, 2 dekat sini juga. So imej akhir dia nanti dekat ini lurus 1, 2, 3, 4 di sini. Okey, yang ini pula dia akan berada dekat sini. Okey, yang ini akan berada dekat sini, yang ini akan berada dekat sini. So akan dapat ini adalah imej yang kedua. Okay, kalau VU tadi untuk UV, kalau VU okay, kalau VU kita buat V dulu. V adalah transformasi putaran. Okay, kalau putaran yang ini 90 darjah, dia akan bergerak ke mana? Okay, 90 darjah. Kita buat U dulu.
pembesaran pada batu skala dia akan berada dekat sini lah. Okey, sini. Okey, image pertama dia akan jadi macam ni. Kemudian putaran 90 darjah pada pusat -32 ikut arah jam. So kalau yang ini kita pusing, dia akan berada di sini. Okey, image yang kedua akan berada dekat sini lah. Sama dengan image UV. Okey, jadi dia memenuhi sifat tukar kalis tertib. Sifat kalis tukar tertib. Okey, boleh faham Ada soalan untuk sifat kalis tukar tertib ni? Ada tak ada? Tak ada, Cik. Tak ada. Okey, tak ada, kita pergi soalan seterusnya. Okey, soalan nombor berapa ni? Okey, soalan nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4. Okey, 4A. Raja menunjukkan dua gambar A dan juga A prime. A prime ialah image bagi A di bawah gabungan transformasi TU. Okey, perihalkan transformasi U dan transformasi T. Okey, kalau kita tengok pada gambar ini, image dengan objek. Okey, image, ini objek dengan image. Apa perubahan pada image dengan objek ni? Saiz berubah tak? Tak. Saiz tak berubah, jadi pembesaran tak adalah. Okey, kalau kita tengok dia ada bentuk dia apa ni? Dia punya arah tu berubah tak? Objek tu berpusing tak? Okey, berpusing maksudnya ada putaran. Okey, kemudian lagi satu, nak dapatkan putaran tu dia mesti bergerak. Okey, kalau bergerak kiri kanan atas bawah dia adalah translasi. So sekarang yang mana kita nak tentukan di manakah translasi, di manakah putaran. Jadi nak dapatkan bentuk A ni, mula-mula dia kena bergerak dulu. Okey, kat mana dia nak bergerak? Dia kena bergerak ke mana supaya kita dapat berpusing dia. Ya? Gerak ke mana? Pada pusat M. Bergerak pada pusat M. Lepas tu kalau Darjah ikut arah jam. ikut arah jam berapa darjah? 90. Okey, saya ikut awak punya dulu. Mula dia bergerak ke mana? Dia bergerak ke koordinat 16. 16. Maksudnya 1 ke kanan, 6 ke atas. Kan. Oh, koordinat 16. Koordinat 16. Sini. Ah. Siapa yang bergerak ke sini? Yang pucu ni ke? Tak bukan atas tu. Maksud dia bergerak macam mana ni? Sebab dia sebenarnya macam-macam jawapan. Boleh tu saya nak tengok jawapan awak. Kalau awak buat yang pertama tu apa? Awak buat apa? Translasi ke yang pertama? Putaran. Awak buat putaran dulu. Okey, putaran pada pusat. Pusat M. 16 16 ke? Kalau awak kata putaran berpusat di mana? Ke M? Berpusat pada M. Okay, kalau kita ambil berpusat pada M, kalau dia pusing 90 darjah. Ikut arah jam.
Okey, 90 darjah ikut arah jam. So sini jarak dia berapa? 1, 2, 3, 4. So dia akan naik 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okey. So yang ini akan jadi 9. 7. Tambah lagi 3 dekat sini. Yang ini panjang dia 1, 2, 3, 4. Sini dia 1, 2, 3, 4. Okey, ini image yang pertama. Okey, kemudian image yang kedua bergerak. Berapa jarak sini ke sini? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so dia bergerak 3, negatif 11. Okay, boleh kita terima. Jadi jawapan yang pertama, U tu adalah translasi kan. Translasi 3, negatif 11. Yang T tu yang pertama tadi putaran. Okay, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat M. Pusat M lah. Sebab kita buat kat M. Okay, kita dapat jawapan yang pertama. Inilah. Okay, T dia translasi 3, 11. Okay, jadi nombor 2, perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi TU. So, apa lagi transformasi yang kita buat? Satu je transformasi yang boleh kita gerakkan A kepada A prime. So, apakah transformasi itu? Okay, kalau tunggal dia mesti putaran lah. Sebab apa? Dia punya bucu tu dia berpusing. So dia mesti putaran. Putarannya di mana? Okay, sebab dia dah bagi N ni. Awak cuba sambungkan. Bucu ini sepadan dengan bucu yang ini. Okay, so kira jarak sini berapa? Sini berapa? So ini kita nampak 90 darjah kan? Okay, 90 darjah dia bergerak ikut arah sini. Pada pusat N. So kita dapatlah. Dia punya translasi adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat N. Itu je cukup. Okay, kalau kita buat gabungan transformasi, kita buat yang TU tu lah. Tapi kalau kita nak tunggal satu je pergerakan dia, kita buat yang nombor 2 tu. Okay, putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat N. Boleh Cikgu. Ya. Saya tak faham yang nombor 1 tu. Macam Yang nak buat nombor 1. Yang nombor 1. Okay, nombor 1 tu dia mesti kena ada 2 pergerakan. Okay, sebab dia gabungan. Kalau yang pertama ni, yang kedua ni dia tunggal. So kalau kita nak buat yang gabungan ni, kita kena tengok. Yang pertama, kedudukan dia berpusing kan. Confirm ada putaran. So, kalau dia berputar tu, dia mesti bergerak lah kan. Bergerak tu translasi lah. So sekarang nak tahu yang mana dulu. Putaran dulu ke translasi dulu. Okay, kita try dulu lah putaran dulu. Okay, bila kita try putaran, kita akan dapat kedudukan dia dekat sini. Lepas tu kita, bila dapat bentuk ni sama dengan image ni, kita gerakkan je dia saja. Translasi berapa gerakan dia. Jadi kita dapatlah yang T tu adalah putaran. Ingat pergerakan yang pertama adalah T. Lepas tu barulah U. Sebab dia bagi sini T, U. Okay, kalau sini U dulu sepatutnya. Okay, kalau kita buat U dulu, dia mungkin dia adalah sifat kalis tukar tertib. So kalau kita buat U dulu, translasi 311. Saya cuba 311. Saya guna warna biru. Okay, kalau kita buat translasi dulu. Okay, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, bucu ini akan berada dekat sini. So yang bawah ni 1, 2, 3, 4. Sini 3. Okey, image dia akan berada di sini. Buku ni RM1 ni. Jarak sini dengan sini sama tak? Saya tak nampak ni. So kalau putaran pula, sini dengan sini jarak sama tak? Saya tengok buku saya je. Tapi macam tak sama je jarak dia. Dia tak boleh duduk kat situ. Dia kena tempat lain. Oh salah titik. Bucu ini mana pen saya tadi ni? Hilang tak? Okey. Bucu ni setara dengan bucu sini. Salah tempat dia kat sini. Adakah jarak dia sama? Okey, jarak sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sama juga. Okey, dia sebenarnya sifat suka tertib. So, image kalau buat U translasi 31, T putaran ataupun terbalik U putaran, T translasi, jawapan dia tetap sama. Kita akan dapat image dia dekat sini juga. Okey, so jawapan UT tu mana-mana tak kisah. Okey, salah satu translasi, salah satu putaran. Okey, boleh? Boleh ke? Ya, boleh. Okey, tak faham tanya Tengok soalan B. Okey, soalan B, Raja menunjukkan dua gambar. Okey, B dengan B pelengkap. B prime tu. Okey, B prime ialah image bagi B di bawah gabungan ST. Okey, kalau kita tengok image dengan objek tu berpusing, kalau dia kata nak tunggal tu kita buat satu pusingan je. Tapi bila dia kata gabungan, dia mesti ada putaran dan juga ada apa lagi satu? Pantulan. Pantulan, betul. Ada pantulan. Okey, yang kedua tak payah. Putaran boleh, pantulan boleh. Okey, so sekarang kita nak buat apa dulu ni? Pantulan. Kita nak buat pantulan dulu. Pantulan pada? Garis lurus. Garis lurus. Apa dia? Garis lurus paksi X1. Paksi X sama dengan 1. Okey, maksudnya di sini garis pantulan dia. Okey, jadi bila kita pantulkan B ni dekat paksi X sama dengan 1 ni, so kita akan dapat image dia akan berada di sini. 4, 1, 2, 3, 4. Oh, buku ni dah sengit jadi tak nampak image kat mana. 2, ya. 3. Tak nampak. Okey, mana pen tadi dah hilang? Mana pensel? Okey. So ini image dia. Image pantulan dia. Okey, kemudian kita kena berpusing lah. Pusingkan image ni, nak pergi ke B, nak pusing ke mana. Okay, kalau kita tengok bucu yang ini, dia akan sepadan dengan bucu yang ini. Okay, macam mana nak dapatkan 90 darjah?
Jarak sini berapa? Putaran pada pusat 2, 1. 2, 1. 1. Sini. Okey, jarak sini berapa? 2, 1, 2, 1. Ini 90 darjah ke? Sekejap, saya tengok dekat skrin, saya tak apa nampak sangat. Saya tanda kat buku saya sekejap. Okey, kalau 2, 1. Okey, 2, 1, 2, 1. Sini. Dua satu macam salah je. Macam lebih 90 darjah kalau 21. Mungkin salah pantulan kot. Kalau 21 dia akan lebih 90 darjah. Okey, kalau awak tengok sini dengan sini, mana pen tadi? Okey. Okey, kalau sini dia sepatutnya dekat sini. Di 90 darjah. Kalau sini dah lebih 90 darjah ni. Okey, maksudnya pantulan tu salah tu. Okey, ataupun titiknya kalau pindah tempat lain. Boleh ke kalau pindah tempat lain? Ada tempat lain ke? Kalau sini susahnya. Okey, mana pen tadi? Hilang. Okey. Kalau dekat sini, kalau dekat sini betul. Sini jarak dia 1, 2. Sini pun 1, 2. Kalau sini betul. Okey. Jadi yang tadi ST adalah pantulan. Pantulan pada X sama dengan pada garis. X sama dengan 1. S pula adalah putaran. 90 darjah. Ikut arah jam ke lawan arah jam? Ikut arah jam. Ikut arah jam pada pusat. Apa tu? 1 kan? Okey, pada pusat 1, 1. Okey. Ataupun kalau awak ada jawapan lain, jawapan dalam buku dia lain sikit. Okey, jawapan dalam buku yang T tu dibuat putaran 90 darjah ikut pada asalan. Lepas tu baru pantulan pada paksi X. Okey, dia sebenarnya banyak jawapan. So jawapan kalau awak dapat tak sama dengan buku, okey, jawapan macam kawan awak dapat yang atas ni pun betul. Tak ada masalah. Okey. Ada tak dapat jawapan lain? Kita boleh semak. Dapat jawapan yang lain selain pada jawapan yang saya tulis dengan jawapan yang buku bagi. Ada jawapan lain tak? Tak ada? Tak buat? Tak ada? Okey, kalau ada jawapan lain tanya kita boleh semak betul tak betul. Okey, jadi yang nombor 2, perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST ni. So kalau kita tengok, kita boleh buat putaran
ataupun kita boleh buat pantulan. Salah satu je lah. Okey, kalau putaran kita boleh buat, kalau putaran kita tengok jarak bucu ni setara dengan bucu ni. So kita sambung saja. Kita akan dapat pusat dekat sini. Pusat putaran dia. So ini lawak arah jam. Okey, kita boleh dapat dia adalah putaran. Okey, kalau ikut pusingan dia 90 darjah. Okey, lawan arah jam pada pusat berapa tu? 3, 3. Ataupun kita boleh buat jawapan dalam buku dia buat pantulan Y sama dengan X. Y sama dengan X, yang inilah garisan dia. Garisan straight ni. Garisan ini. Okey, pun boleh. Pantulan pada garisan Y sama dengan X pun betul. Jadi ada dua jawapan lah kalau buat putaran, jawapan yang ikut jawapan saya ni. Okey, kalau buat pantulan ikut buku ini. Jadi mana-mana boleh diterima. Okey, dia tidak terhad kepada satu jawapannya lah, dia akan ada lebih pada satu jawapan. Okey, boleh? Ada soalan untuk soalan nombor 4 ni? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita pergi nombor 5. Okey, nombor 5, Raja menunjukkan sisi 4 ABCD, EFGH dan PQRS. PQRS ialah image bagi ABCD di bawah gabungan transformasi WV. Okey, jadi ini adalah image. Ini adalah objek. Okey, kalau kita tengok dia songsang terbalik. Saiz pun semakin besar. Maksudnya akan ada pembesaran. Okey, akan ada pembesaran. Kita boleh buat kalau dia tak tunggal, dia ada pembesaran. Sebab dia berpusing, dia ada putaran. Okey. Jadinya, perlihatkan transformasi V dan W. Okay, dia nak WV, so kita buat V dulu. V, sebelum kita buat pembesaran, kita pusingkan dia dulu. Pusingkan dia di mana? Ikut sini boleh ke? 1, 5. Okay, kalau kita tengok sini, kita akan dapat tengah-tengah dia kat sini. Okay, ini 1, 5. Okay, putaran dah 1,8,15 kita akan dapat image ABCD tu dekat sini. Okay, ABC tu image dia dekat sini. So, lepas kita dah pusingkan dia, kita besarkan dia. So, besarkan dia ni di pusat dia kat mana? So, sambunglah dia punya bucu ke bucu ni. Nanti akan dapat dia punya titik persilangan dia kat mana. Okay, titik pusat dia dekat 1. Air. Macam mana dia buat dapat 1 dari 4? Saya tak ada pembaris ni, nak garis ni. Betul ke ni? Siapa ada pembaris, dapat tak pusat sambungkan bucu ni? Di mana awak dapat pusat dia? Pusat pembesaran dia kat mana? Siapa dah sambungkan? Sambungkan bucu-bucu ni, mana pusat awak dapat? Bagi saya dia punya koordinat dia. Okey, cuba sambungkan.
Dah sambung belum? Di manakah pusat pembesaran dia? Cikgu, saya tak faham. Ya. Soalan ni saya tak faham. Okey, V tadi kita dah dapatkan putaran 180 darjah dekat pusat sini. Kita dah dapat image yang ini, image yang pertama kat sini. So kita dah dapatkan image yang kedua ni. Okey, kita sambungkan bucu yang sepadan tu dengan bucu yang sepadan, awak sambungkan sampai dia bersilang pada satu titik. Sambungkan. Saya tak ada pembara jadi saya tak dapat dia punya titik tu kat mana, tengah tepat. Sambungkan. Okey. Cuba sambungkan. Kalau tidak saya kena buat manual ni. Saya pembara saya. Dapat tak? Pusat dekat mana? Dapat negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Apa yang negatif 3? X ke Y? Y. Koordinat dia? Koordinat dia. Koordinat dia X0 Y negatif 3. X0 Y negatif 3. Okay, saya cek sekejap. Saya sambung kat buku saya. Okay, kalau tengok dalam kat buku saya ni, dia dah luar kawasan kan? Titik persilangan dia. Buku ni pun silap. Dia tak buat sampai habis. Okay, kalau ikut kat sini, dia berada pada 1, 2, 3, 4. Okay, kalau kita tengok, kita akan dapat dia dekat sini 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okay, dia berada pada 1, negatif 4. Dia lebih sikit daripada 3 kan? So kita anggap 4 lah. Okay, jadi V tu kita dapat putaran 90 darjah. Bukan 180 darjah pada pusat 15. Okay, W pula dia adalah pembesaran pada pusat 1, negatif 4 dengan faktor skala dia berapa? Okay, image ini 2, sini 1. Maksudnya? Bukan 2 sahaja. Faktor skala 2. Okay. Okay, C seterusnya perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan transformasi WV. Okay, kita boleh terus ambil pembesaran sahaja. Awak sambungkan bucu ni dengan bucu yang ini. Okay, bucu A ni dengan bucu Q. Nanti awak akan dapat dia punya pusat dekat mana. So nanti dia akan dapat faktor skala dia negatif lah, negatif 2. So ini sepatutnya awak akan dapat pada pusat 1, 8. Kalau awak sambungkan, awak akan dapat dia punya pusat pembesaran tu kat sini. Okay, bila awak sambungkan semua garisan ni lah. Awak sambungkan ni, awak sepatutnya awak dapat kat sini. Okay, sebab saya tak guna pembaris ni, dia tak tepat. Dia sepatutnya kat sini. Okay, so itu kita dapat yang tunggal. Okay, nombor 2, beri luas EFGH ialah 14 cm. Itu luas PQRS. Okay, maksudnya luas objek kita dapat 14. Luas objek 14. Luas image tak tahu, faktor skala kita ada 2. Okay, 2 ke negatif 2 ke, bila kita kuasa 2 dia akan dapat 4. So kita akan dapat jawapan dia adalah 56. Okay, luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Okay, ada soalan untuk soalan ni? Kita ada satu lagi soalan. Okay,
Okay, ada soalan untuk soalan A? Macam mana nak cari luas dia? Luas dia dah bagi. Okay, dia dah bagi luas EFGH. EFGH ni maksudnya dia adalah luas objek. Okay, formula dia luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Ini je formula dia. So sekarang kita nak cari luas PQRS. PQRS adalah luas image. So kita masuk je lah. Faktor skala kita tahu dapat 2 daripada yang ini kan, pembesaran ini. Faktor skala dia 2. Okay, 2 kuasa 2 darabkan luas objek tadi 14. So dapatlah 4 kali 14, 56. Itu je. Formula kalau pembesaran ada luas, kita guna formula ini. Ini je formula yang kita guna. Okay, kalau tak ingat, dekat rumus dia ada bagi. Boleh semak. Okay, boleh? Kita pergi soalan B Okay, soalan B menunjukkan sisi 4 ABCD, PEFG dan juga PQRS. Okay, PEFG ialah PEFG ialah image. Yang besar tu adalah image bagi ABCD di bawah gabungan transformasi ER. Okay, kalau ikutkan ABCD ni yang ini. Okay, ABCD bentuk asalnya macam ni, akhirnya dia berpusing macam ni, dia jadi besar. So ada dua benda lah dekat transformasi ni kita boleh buat. Putaran dan juga pembesaran. So sekarang kita kena berpusingkan dia dulu supaya dapat tempat dekat PQS, PQR ni. So macam mana kita nak pusingkan dia? Putaran berapa darjah, pusatnya di mana? Okay, kita tengok sini. Bucu ni setara dengan bucu ni, sepadan. So di manakah pusat yang kita boleh letak supaya dia 90 darjah. Biasanya kalau pusing macam ni 90 darjah lah. Okay, di manakah tempat dia supaya jarak dia sama. Sini berapa jarak dia? 2, 3, 4. 1, 3. 1, 3 sini. Sini tak betul. Dia mana ni? Kalau sini betul tak kalau kat sini? So, kita check jap. So jarak sini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ha, betul. Okay, sini pusat dia. Okay, kalau ambil pembaris, bucu pembaris, letak pembucu tu dekat sini ni. Akan dapat sinilah pusat dia. Okay, jadi putaran. Okay, putaran dia ER. So R dulu. R adalah putaran 90 darjah. Kalau kita tengok dia berpusing ke sini. Sini atau itu adalah ikut ke lawan arah jam? Okay, ikut arah jam pada pusat 1, -1. Okay. Kita dapat R. So E kena pembesaran lah. Pembesaran dekat pusat mana? Okay, kalau dia rapat image ni, okay, image rapat dengan objek, kita ambil bucu yang bersilang. Bucu ni yang bersilang. So itu adalah pusat pembesaran dia. Okay, pada pusat P. Okay, tapi P je, tak payah koordinat pun tak apa. Okay, nak bagi koordinat pun boleh. Pada titik P ataupun pada pusat P ataupun pada koordinat 5, 2. Okay, dengan faktor skala dia berapa? Faktor skala dia berapa? 2. Okay. Yang ini objek 1, image 2. So 2 bagi 1, 2. Okay. So kita dapat jawapan untuk R dan juga E. Okay, nombor 2 diberi luas kawasan berlorek. Okay, yang berlorek sahaja, yang berlorek yang ini je. Luas kawasan berlorek ini
adalah 54. Hitung luas CM PQRS. Nak PQRS yang ini berapa? Katalah PQRS ini adalah X. So, macam mana kita nak buat? Okay, kita guna formula ni lah. Luas image sama dengan K kuasa 2 kali luas objek. Okay, luas image. Okay, maksudnya kawasan bola orek itu 54. Luas image semua sekali tu 54 campur dengan PQRS tu kata-kata X tadi kan. Okay, jadi faktor skala dia 2 kuasa 2. Luas objek PQRS tu adalah X. So, awak akan dapat 54 tambah X sama dengan 4 kali X, 4X. So, kita nak cari X sahaja. So, 4X, X pergi sebelah akan jadi tolak X. 54 kekal. So, 3X sama dengan 54. X sama dengan 54 bahagi 3. So, akan dapat 54 bahagi 3? 18. 18. Lari pula dia. 18. Okay. So, itu jawapan untuk nombor 2. Cikgu. Ya. Yeah. 54 campur X sama dengan 4X. 54 campur? 54 campur X sama dengan 4X. Macam ya. Yeah. Betul. Macam dapat 4. Macam dapat 4. Ini 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 adalah 4. 4 kali X jadi 4X. Tolak X. Saya boleh dapat 3 pula ke? 4X tolak X. 4X tolak 1X jadi 3X. Oh, okey, faham. Okay, kita nak masuk last kali ni. Teselasi ni sekejap je. Pendek je. Dah? Belum? Ada soalan? Dah Dah, cikgu. Okay, kita masuk sikit teselasi. Sikit je teselasi ni, tak banyak pun. Apakah teselasi? Okay, teselasi ni sebenarnya adalah, tak nampak pula, tertutup. Okay, pola bagi bentuk berulang yang memenuhi satu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Ingat syarat teselasi, dia mesti pola yang berulang. Tak kira lah ada berapa pola, asalkan dia berulang. Okay, dia mesti memenuhi satu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Dia tak bertindih, dia tak ada ruang kosong. Itu teselasi. Okay, contohnya. Okay, contoh. Okay, kita tengok gambar ni. Okay, Raja di bawah menunjukkan beberapa contoh teselasi. Ini adalah contoh teselasi lah. Yang ini adalah teselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi. Okay, ada pola-pola dia. Segitiga yang ini ada pola dia. Segitiga yang hijau gelap ni pun ada pola dia. Tak ada ruang kosong. Semua rapat-rapat. Tak ada yang bertindih. Okay, yang ni pun sama. Teselasi yang terdiri daripada rhombus. Semua rhombus yang kita susun rapat-rapat, kita dapat bentuk ini. Yang bawah ni pula teselasi yang terdiri daripada gabungan 4 segi sama. Ini 4 segi sama yang hijau gelap ni dan juga oktagon sekata. Okey, asalkan ada pola yang berulang, pola yang sama berulang, dia rapat, tak ada ruang kosong dan tak ada pertindihan, itu adalah teselasi. Okey, so kita tengok contoh. Okay, tentukan sama ada setiap berikut merupakan satu teselasi. Awak rasa A itu teselasi ke tidak? Teselasi. Okay, kalau kita tengok bentuknya adalah bentuk apa ni? Pentagon. Pentagon. Okay, jadi A ni merupakan teselasi yang terdiri daripada pentagon sahaja. Pentagon yang berulang. Pentagon gelap, pentagon cerah. Okay, dia berulang. Okay, kalau B, adakah dia teselasi? Sekejap saya buka kelas anak saya sekejap .
Kelas tak ada. Ambil buku matematik. Ada? Macam apa? Tak apa. Bukan. Ambil buku matematik. Buku matematik. Barang baik. Okey, B. Apa jawapan B? Adakah B terselasi? Ada kelas, ada orang ke tak ada ni? Ada lagi. Okey, adakah B terselasi atau tidak? Tak tahu. Tak. Tidak. Kenapa tidak? Bentuk yang Segi, tak berulang. segi empat sama ni tak ada yang berulang kan? Yang lain semua ada berulang tapi kecuali segi empat sama ni tak berulang. Jadi bila ada yang tak berulang so dia bukan terselasi. Okey, terselasi mesti kena ada pola yang berulang. So yang ini je yang tak berulang. So dia bukan terselasi. Kalau C, ada tak yang tak berulang? Tak ada. Tak ada. Semua berulang Okey, so bila semua berulang maka dia adalah terselasi. Okey, kalau yang D, adakah dia terselasi? Okey, jawapannya dia adalah terselasi. Okey, dia corak yang sama berulang tanpa pertindihan. So dia adalah terselasi. Okey. Okey, cuba kita tengok soalan nombor 1 ni. Tentukan sama ada state yang berikut merupakan satu terselasi atau tidak. Jawapan nombor 1. Terselasi ke tidak? Siapa? Ada yang baru masuk ke? Cikgu tak apa ke kalau jenis bentuk tu lebih daripada 2? Okey, tak ada masalah. Lebih daripada 2 pun tak ada masalah. 3 ke 4 ke tak ada masalah asalkan dia berulang. Dia tidak bertindih, dia berulang dan tak ada ruang kosong. So berapa bentuk pun tak kisah. Okey. Okey, jadi yang 1A tu adakah dia terselasi atau tidak? Adakah nombor 1 tu terselasi ke tidak? Terselasi. Ya? Okey, so jawapan 1 jawapannya ya, terselasi. Okey, sebab polanya berulang. Tak kira lah berapa banyak bentuk pun dia berulang. Tak ada ruang kosong, tak ada pertindihan. Okey, kalau B pula. Adakah B terselasi atau bukan? Ya atau tidak? B. Ya. Ya. Okey, B ya, terselasi. Okey, semua bentuk kita ada bentuk apa ni 1 2 3 4 5 6. Bentuk heksagon dan juga bentuk segi 3 sama. Okey, kalau C adakah dia terselasi atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Ada satu
Satu bentuk yang tak berbilang. Okay, bentuk ni kan. Ini je bentuk ganjil. So ada satu yang ganjil yang tak berulang. So jadi dia bukan tesselasi. So tidaklah. Okay, kalau D? Tidak, tak cikgu. Kenapa tak? Ada satu bentuk tak sama yang kecil tu. Ni kan? Ini tak ada partner ni. Okay, so dia tidak. Okay, tu je, mudah je. Okay, itulah tesselasi. Okay, yang ni pula bagaimana mereka bentuk tesselasi ni. Okay, untuk pemahaman ni awak tengok video ni sekejap Saya stop sharing, saya share balik. Okay, sekejap ya. Saya share balik. Kenapa dia keluar benda lah ni? Okay, sekejap. Okay, boleh nampak? Okay, bagaimana kita nak reka bentuk tesselasi? Kalau awak tengok asalnya kita ada segi 4 sama dengan segi 3. Boleh nampak ni Boleh cikgu. Boleh cikgu. So bila kita buat putaran 180 darjah lawak arah pusat okay, ni yang berulang lah. Okay, kita akan dapat bentuk dia. Okay. Okay, kalau awak tengok dia ada translasi, putaran 150 darjah, putaran lagi, putaran lagi, putaran lagi. Okay, putaran lagi. Lepas tu pantulan, putaran, pantulan, putaran, okay, pantulan, putaran, translasi, pantulan, translasi. Okay. Kalau awak nampak nak hasilkan tesselasi ni, dia ada berapa transformasi semuanya? Ada berapa ni? Kita ada putaran, kita ada translasi dengan pantulan. Okay, so saya tutuplah benda ni balik. Saya buka balik PowerPoint tadi. Okay, boleh nampak Okay, daripada memenuhi 97 tadi kita dapat tengok okay, mereka bentuk tesselasi dengan menggunakan transformasi asimetri seperti translasi, pantulan dan putaran. Okay, kalau kita tengok tadi G nak pergi ke H ni, dia buah putaran 180 darjah. Pada pusat R1 ni dia punya putaran ni 150 darjah. Okay, kenapa 150 darjah? Sebab sini 90, sini 60. So 150. Okay, kemudian L ni pula nak pergi ke image K ni pula, dia adalah translasi dengan vektor V1. Okay, V1 ni lah pergerakan dia. Pergerakan V1 kita akan dapat bentuk L ni. Kemudian yang image M ni nak pergi kepada L, dia adalah pantulan pada garis BC. Okay, jadi tesselasi ni kita nak buat, dia sebenarnya adalah gabungan beberapa transformasi. Okay, so kita tengok seterusnya, contoh 12 ni. Okey, nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada bentuk P. Okey, Q adalah image, P adalah objek. So bagaimana kita nak bentukkan Q ni? Ada banyak cara. Yang pertama, kita boleh pantulkan dia pada garis BC. Okey, yang kedua kita boleh putarkan dia pada mana pusat lah. Kalau pusat C, dia 60 darjah lawan arah jam. Kalau ikut pusat B, ikut arah jam. Okay. So mana-mana jawapan lah.
Kalau R ni pula, bentuk R daripada bentuk Q, pantulan pada garis BD dan juga putaran 60 darjah. Kalau kita guna pusat D, dia ikut lawan jam sebab arah dia ke sini. Kalau S daripada P pula, dia adalah pantulan pada garis AB ataupun pusingan 60 darjah lah. Kalau guna A ikut arah jam. Kalau guna pusat B, dia lawan arah jam. Okey. Itu jawapan dia. Okey, last kali. Okey, cuba awak bagi jawapan untuk A. 1A. Okey, raja di bawah menunjukkan satu bentuk tesselasi terdiri pada heksagon sekata yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk B daripada bentuk A. Maksud sekarang ni, yang ini image, yang ini objek. Salah terbalik. Yang ini objek, yang ini image. So, bagaimana kita nak hasilkan B daripada A? Apa jawapan A? Siapa boleh bagi jawapan? Macam mana kita nak hasilkan bentuk B ni daripada bentuk A? Dia banyak jawapan. Jawapan apa pun jawapan pun boleh. Pilih salah satu jawapan. Yang paling senang dia adalah pantulan. Pantulan di mana? Pada garis apa? R. Pada garis R. PQ. Pada garis PQ. Pada garis ni. Ini dipantulkan pada garis PQ. Maka kita akan dapat B. Ada jawapan lain tak? Jawapan lain kita boleh guna. Kita boleh guna putaran. Putaran, sudut dia dah bagi dah 120 darjah. Sebab dia sekata, maksudnya semua sudut adalah 120 darjah. 120 darjah. So kalau kita nak ambil titik P, kalau kita ambil titik P, maka dia akan bergerak ikut mana? Okey, dia akan bergerak ikut sinilah. Ikut arah jam pada pusat P ataupun pada titik P. Okey, ataupun kita boleh juga buat translasi. Okey, translasi 8 unit ke bawah. Translasi 8 unit ke bawah, dia tak ada bergerak ke kanan, so kosong, negatif 8 pun boleh. Okey, kalau B, C dari bentuk A. So apa dia punya transformasi yang kita boleh buat? Daripada C nak jadi nak jadi C daripada bentuk A. Okey, benda ni sama je. Yang pertama pantulan. Pantulan pada mana? Pantulan pada garis C, A kepada C. Pantulan garis apa? Garis SR. Kalau kita nak buat putaran, putarannya di mana? Putarannya 120 darjah lah sebab setiap bucu 120 darjah. Okey, sekarang kita nak buat pusat mana? Kalau kita buat pusat S, dia berputar ke mana? Ke sini ni ikut arah jam ke lawan arah jam? Kalau ini ikut ke lawan? Lawan. Okey, lawan arah jam pada pusat ataupun pada titik S. Lagi satu, translasi tak boleh lah sebab kita tak nampak. Okey, boleh sebenarnya dia naik sikit, dia naik separuh kan. 4, ni pun naik separuh 4. Boleh juga translasi 4, 4. Okey, so itu jawapan dia. So habislah tajuk bab 5. Kita dah habis. Ada soalan? Ada soalan?
Okey, kalau tak ada soalan untuk hari ini, saya nak awak habiskan buat latihan bab 5. Okey, muka surat 119 sampai habislah. Sampai 122. Okey, minggu depan kita bincang. Minggu depan kita bincang jawapan sahaja. Okey, kita dah sekejap je kan. So hari Rabu kita akan masuk bab barulah. Okey, ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada Okay, saya stop recording.